من الخطايا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله الله يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. تبنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا 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 يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu sesekali mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Sadaqallahul Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi kepada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita rafakkan kepada Allah taala kerana sekali lagi kita dihidupkan oleh Allah taala, kerana sekali lagi kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita sama-sama meraihkan majlis ilmu. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah taala, berkata Ibnu Mas'ud, ilmu itu adalah nur yang Allah taala turunkan ke dalam hati manusia. Nur itu yakni cahaya yang Allah taala turunkan ke dalam hati manusia. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah taala, kalaulah katalah bandar Kuala kita ni waktu malamnya tak ada lampu jalan, kita nak pergi Pekan naik kereta ke naik motor ke pun juga terbakar juga mentol mentol lampu kereta ataupun lampu motosikal kita. Agak-agaknya tuan-tuan, boleh tak kita sampai ke Pekan? Begitulah satu analogi yang diberikan oleh para ulama. Hati kita ini sentiasa perlu ada cahaya, yang pastinya cahaya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala itu sahaja yang mampu memberikan cahaya kepada hati-hati manusia. Oleh demikian tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah taala, amat beruntung sekali bagi kita yang dipilih oleh Allah taala, kerana acap kali kita hadir dalam majlis ilmu. Kerana kata Imam Al-Ghazali, orang yang hadir majlis ilmu, salah satunya cara dia hadir majlis ilmu adalah dia sedang melakukan proses tazkiyah an-nafs ataupun tazkiyatun nafs, iaitu proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Kenapa hati kita perlu dibersihkan dengan perkara-perkara yang dicela oleh Allah Ta'ala? Kerana berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak memandang kepada rupa paras kamu. Allah tak berhajat untuk memandang rupa paras kita, tuan-tuan. Sama ada kita dikurniakan oleh Allah taala wajah yang cantik ke, wajah yang handsome ke, Allah tak berhajat langsung untuk melihat apa yang berada pada rupa paras kita. Sedangkan rupa paras yang ada pada diri kita ini juga adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak memandang kepada apa harta benda yang ada pada kita. Duit kita yang berkoyan-koyan, tanah kita yang berekar-ekar, ada kereta ke, ada motor ke, ada rumah yang berbiji-biji, tuan-tuan, Allah tak pandang langsung harta yang ada pada kita. Kerana apa, tuan-tuan? Harta itu juga datangnya daripada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada apa, tuan-tuan? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita.
Bila nak cerita Allah melihat hati kita ni tuan-tuan, beruntunglah sama sekali bagi insan-insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala memiliki hati yang sejahtera. Beruntunglah bagi insan-insan yang memiliki hati yang mulia, hati yang ada qalbun salim di sisi Allah Ta'ala. Kerana hati inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga Allah Ta'ala memandang kepada wa'amalikum, iaitu amal yang kita lakukan. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita cerita kita nak bersihkan hati kita ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana umat Islam dikurniakan kelebihan oleh Allah Ta'ala ada suatu bulan, yakni suatu bulan ini sangat dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda, ibunda yang dirahmati dikasihi oleh Allah Ta'ala, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, wa balighna Ramadan, sampai pada bulan Ramadan yang tak silap saya dalam beberapa hari lagi tuan-tuan. Tetapi bila kita nak cerita bulan Ramadan tuan-tuan, apakah kaitannya dengan pembersihan hati? Ia ada satu kaitan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekalian makhluk Allah Ta'ala ini menantikan bulan Ramadan, yang para ulama mengatakan Ramadan itu adalah syahrul huda, bulan petunjuk, syahrul hidayah, bulan hidayah, syahrul maghfirah, bulan keampunan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Banyak para ulama memberikan nama kepada bulan Ramadan kerana ia sebagai satu inspirasi kepada kita untuk memohon keampunan di sisi Allah Ta'ala. Tapi berdasarkan kepada hadis yang telah saya bacakan tadi, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang temu bulan Ramadan ini tuan-tuan, yakni ia berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala, wahtisaban, dengan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Dia mengharap kepada Allah. Mengharap apa tuan-tuan? Mengharap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya, mengharapkan supaya Allah Ta'ala memaafkan kesilapan kita tuan-tuan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang telah lalu. Ya Allah, tuan-tuan, bila kita nak cerita bab dosa ini, tidak ada makhluk Allah Ta'ala melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersifat maksum tuan-tuan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesilapan, yakni dosa. Ada di kalangan kita semua. Kita tengok balik dosa kita, dosa kecil kita maupun dosa besar kita. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan sahabat, rakan, jiran, tetangga kita. Adakah semua itu telah diampunkan oleh Allah Ta'ala? Melainkan kita bila kita mati esok tuan-tuan, barulah kita tahu sama ada dosa kita ini diampunkan oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Itu pasal tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan bulan Ramadan ini supaya kita bersungguh-sungguh untuk menempuh Ramadan ini dalam kita menyucikan hati kita, dalam kita menyucikan hati kita, supaya Ramadan yang kita tempuh ini tuan-tuan dan puan-puan tak tergolong dalam satu hadis yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laisa ju' wal atash,
Ramai orang yang puasa tetapi hanya sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Maka pada malam ini tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Ta'ala, apakah kaitan dalam kita puasa Ramadan ini untuk kita menyucikan hati kita supaya dengan izin Allah Ta'ala, seperti mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas diri kamu berpuasa seperti mana umat sebelum kamu berpuasa. Moga apa tuan-tuan? Moga la'allakum tattaqun. Moga Allah Ta'ala kurniakan tattaqun kepada kita, takwa kepada kita. Sebab takwa ini merupakan asas kepada kejayaan hidup kita di dunia maupun di alam akhirat Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, kita akan bincangkan sedikit tentang apakah rupa dan roh puasa serta tertib puasa. Tiga benda yang jarang disentuh, ya. Maka saya mengambil di sini bila saya tengok balik, sebab pagi tadi kuliah duha saya pun di jabatan pun saya duk fikir, saya kata apa? Oh tak apalah, ceritalah tentang rupa puasa, roh puasa dan tertib puasa. Moga-moga apa tuan-tuan? Moga-moga bulan Ramadan yang tempuh ini ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Ya. Satu kegembiraan kepada kita sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala hidupkan balik kita di pada mahsyar esok tuan-tuan, apabila dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosa kita kecil tuan-tuan, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan lagi dosa besar kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah satu kegembiraan yang sangat besar bagi kita. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, apakah itu rupa puasa? Ya, ramai kita umum mengetahui bahawa rupa puasa ini, kalau ikut pada tuan guru saya, dia kata apa? Adalah secara zahirnya, ya, yang kita nampak. Ataupun kita nak tengok rupa puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perhubungan suami isteri, yakni bersetubuh. Daripada mana tuan-tuan? Daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya fajar. Yakni apabila kita tengok bab rupa puasa, ya, ramai rata-rata di kalangan masyarakat dia hanya mementingkan kepada rupa puasa, takut batal puasa. Ya. Rupa puasa apa dia tuan-tuan? Iaitu kita menahan diri kita daripada lapar dan dahaga seperti mana yang kita buat sebelum ni. Tetapi kita terlupa dalam satu fakta, iaitu roh puasa. Apakah roh puasa? Roh puasa itu adalah menahan diri daripada segala macam dosa. Segala macam dosa dan larangan Allah Ta'ala. Ya? Maknanya menahan diri ni, nak istilahkan menahan diri ni macam mana kita nak tahan diri? Terutama dalam bulan Ramadan. Saya teringat waktu saya di Jabatan Agama Selangor dulu tuan-tuan, Allah sallallahu Muhammad, masuk je bulan Ramadan ni, ramai jumpa orang yang sakit gastrik. Dia jumpa seorang pegawai penguatkuasa, dia kata, Ustaz, malam ni nak siang ni nak ikut ke? Dia kata, nak pergi mana? Jom kita naik kereta jenazah. Saya tahu lah bila kata naik kereta jenazah tu, bukan nak ambil jenazah tuan-tuan, nak ambil jenazah-jenazah yang hidup. Maka pergi tengok tuan-tuan, Allah sallallahu Muhammad bila tengok tu, mainlah pergilah saya ke bahagian penguatkuasaan, pergi tengok, duduk dalam lokap sementara Jabatan Agama tuan-tuan, pergi tengok main satu hamba Allah tu. Saya ingat lagi hamba Allah, tangannya pegang dekat apa tu, besi-besi tu, besi-besi tu. Tuan-tuan faham besi-besi tu bentuk apa kan? Mana bentuk lokap tu lah tu. Pak Long, pasal apa ni Pak Long? Pak Long ni gastrik dia apa? Oh, gastrik. Maka saya pun tak sedar hati, saya kata apa, cuba enter check lah nama hamba Allah ni, rekod-rekod lampau ni,
Ada tak rekod? Rupanya tuan-tuan hamba Allah yang ditangkap oleh unit penguasaan tu memang dah berkali-kali masuk saya. Asyik masuk bulan puasa, muka dia. Muka dia. Maka kita teringat bila tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, adakah puasa ini Allah tak kaji dulu untuk memberikan kepada makhluknya? Kan? Saya tanya kepada orang rumah saya, seorang pegawai perubatan. Saya kata, betul ke orang yang puasa ni, orang yang gastrik dia tak boleh puasa? Orang rumah saya senyum, tuan-tuan. Senyum dia. Maka kita takut, tuan-tuan, sebab dalam satu yang telah diterangkan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu alasan batil dalam melaksanakan perintah Allah. Ini kita takut. Orang yang sentiasa mengatakan bulan puasa ni dia gastrik dan sebagainya. Contoh, saya ambil contoh sebab ni tempuh waktu saya bekerja di Jabatan Agama dulu. Sedangkan pada hakikat sebenarnya bukan dia tak boleh puasa. Tak. Tapi dia menyatakan alasan batil untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ini seolah-olah, tuan-tuan, dia melawan hukum Allah Ta'ala. Pasal hadirin dirahmati Allah Ta'ala, roh puasa, apa yang kita nak tengok adalah kita menahan diri kita daripada segala macam dosa kita. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, segala bentuknya. Kalau tuan-tuan tengok karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dalam kitab 7 Penawar Hati, menceritakan tentang kerosakan 7 anggota badan dalam merosakkan hati. Maka bagaimana nak jaga ni, tuan-tuan, antara atas kepala kita ni sampai membawa ke hujung kaki kita ini dalam bulan Ramadan? Tak lain tak bukan, hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita menekankan, kita menjaga rupa puasa dan juga roh puasa. Maka bila kata bab roh puasa ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mesti ambil satu hadis yang baginda Nabi SAW terangkan kepada kita, iaitu apa, tuan-tuan? Ada 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. 5 perkara. Ya? Ada 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Umum mengetahui kalau bab puasa ni pahalanya adalah special yang Allah Ta'ala berikan. Allah saja tahu kita ni dapat markah mana. Ya, kita dapat darjat banyak mana. Kalau ibadat yang lain 10 ke 700 itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bab puasa ini Allah Ta'ala yang akan berikan. Allah yang berikan markah pahala tu kepada kita, mengikut kepada keadaan kita. Maka tuan-tuan, saya teringat guru saya kata, dia kata bila kita tempuh bulan puasa, hendaklah kita menekankan tentang bab roh puasa. Roh puasa mesti ditekankan kepada 5 perkara yang kita jangan buat. Iaitu apa dia? Mari kita tengok, tuan-tuan, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Apakah 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita? Iaitu pertama, iaitu berbohong. Mari kita tengok puasa kita yang tahun sudah, puasa kita yang sebelum-sebelum ni, terutama kepada orang yang berniaga. Cabaran yang besar, tuan-tuan. Adakah kita berpuasa ini lidah kita suka berbohong? Ni kalau saya cerita dengan anak didik saya di jabatan, saya kata, kamu semua ni kalaulah kata tak kencing memang tak sah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Tak kencing ni maksudnya, kencing pada bahasa jabatan kami, iaitu orang yang suka menipu. Orang yang suka menipu. Ada tak di kalangan kita ni, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Ta'ala, celik mata ni tak sah kita kalau tak menipu sekali. Dia kata kalau nak bersembang tu mesti kena tipu dulu. Maka kalau kita bawa tabiat ni, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, kita berpuasa ni, apa maksud puasa tu? Kita menahan diri kita daripada makan dan minum daripada awal pagi sehingga ke bawah ke waktu maghrib ni, tuan-tuan. Kalau pagi ke maghrib tu lebih daripada 8 jam, tuan-tuan. Lebih daripada 8 jam. Ada tak kita berbohong? Jika ada berbohong, maka kata baginda Nabi SAW, dia tidak menjaga rohnya, roh puasanya.
maka ia akan membatalkan pahala puasanya. Batal pahala puasa, bukan batal puasa tuan. Beza batal puasa dan batal pahala puasa adalah perkara yang berbeza. Ya, itu yang pertama. Maka kita elakkan bab bohong ni tuan-tuan. Sebab bohong ini, orang yang selalu menipu ini, orang yang selalu bercakap bohong ini, dia menjauhkan iman dalam diri dia. Dia menjauhkan iman dalam diri dia. Sedangkan iman itulah perkara asas yang kita kena tengok. Iman itu adalah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Yakin ia kepada Allah, yakin ia kepada pembalasan Allah, yakin ia kepada pahala, yakin ia kepada dosa dan sebagainya. Maka orang yang menipu itu, ia menjauhkan iman dalam kehidupannya. Adakah kita nak jadi muflis akhirat, tuan-tuan? Rugi kita. Puasa kita dah berpuluh tahun kita tempuh puasa, sembahyangnya, ya, macam-macam amal kebaikan kita buat, tapi kita berbohong. Berbohong itu, kata baginda Nabi SAW, adalah menjauhkan iman daripada diri dia. Itu pertama. Yang kedua, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini memang popular lah juga tuan-tuan. Apa dia? Iaitu mengumpat. Masya Allah. Bab mengumpat ni saya dah terangkan panjang lebar. Tak saya 3 siri kat masjid tuan-tuan ni, dalam bab muflis akhirat. Orang mengumpat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila dia beramal tuan-tuan, langit pertama lagi tak diterima amalnya. Bahkan lagi dalam bulan puasa dia mengumpat. Makna mengumpat ni cerita hai orang. Walaupun kita cerita hai adik-beradik kita sendiri, sonok kita mengumpat. Mengumpat itu, mengumpat ini, Allahu Rabbi. Sonok sangat mengumpat. Maka mengumpat ini juga dikatakan oleh baginda Nabi SAW akan membatalkan pahala puasanya. Boleh tak? Allah SWT Muhammad. Saya boleh cerita ni, pagi tadi cerita, saya tengok staff saya tu, dia dah tunduk ke bawah. Tunduk ke bawah. Lepas tu adalah hamba Allah jumpa saya dekat bilik saya tadi, dekat pejabat. Lepas tu saya kata apa, tak apa. Kalau tak tahu, tak apa. Dah tahu jangan buat. Itu hukum fiqah. Ya. Allah, saya banyak ni buat ustaz, mengumpat orang bulan puasa ni. Banyak menipu orang ni. Tapi wallahi ustaz, saya tak tahu benda ni. Dia tak tahu. Kalau betul pada hukumnya, dia memang tak tahu. Tapi kalau ikut pada logik kita tu, takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Bukan kita duduk jauh daripada bandar, tuan-tuan. Ya. Kita mesej ilmu ini, disiplin ilmu, kata guru saya, ya, dia boleh sampai kepada seluruh tempat. Sebab apa? Kita ada kecanggihan teknologi. Allah SWT. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, tu pasal tuan-tuan, kita berebut bulan Ramadan ini, buat sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala ampunkan kesilapan kita. Dengan syarat kita menjaga roh puasa. Ramai orang jaga rupa puasa, tetapi ia tertinggal bab roh puasa. Dia puasa, tapi lidahnya, Masya Allah, menipu. Lidahnya mengumpat. Semua itu berpunca daripada organ kita. Apa tuan-tuan? Organ kita ini iaitu lidah kita. Lidah boleh mendatangkan pahala, lidah juga boleh mendatangkan dosa. Allah, bahaya kan? Lidah boleh mendatangkan pahala, lidah juga boleh mendatangkan dosa. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga juga tuan-tuan, iaitu orang yang suka membuat fitnah. Tadi yang pertama berbohong, yang kedua mengumpat, yang ketiga memfitnah. Tuan-tuan, kalau tiga perkara ini, tiga tabiat ini, dia datangnya daripada mana tuan-tuan? Datang daripada organ mana kat tubuh badan kita ni? Tak lain tak bukan daripada lidah kita. Dengan menggunakan lidah lah manusia itu boleh menipu. Dengan menggunakan lidah lah manusia itu boleh mengumpat. Dengan menggunakan lidah lah juga manusia itu boleh apa tuan-tuan? Boleh menabur fitnah. Maka benarlah kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling tajam sekali adalah lidah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, itu tiga perkara. Yang keempat, perkara yang keempat iaitu orang yang suka melihat perempuan yang bukan mahramnya, ditegaskan oleh para ulama, dengan nafsu syahwat. Dengan nafsu syahwat. Allah SWT. Saya dulu duduk Jabatan Agama, tuan-tuan, ramai orang jumpa. Dia jumpa, dia kata, Ustaz,
Saya ustaz, Allah nak bayar fidyah puasa ni. Saya tahu dulu fidyah puasa ni macam cahil kan. Nak kata apa dia, kenapa? Maaf kata tuan-tuan, saya melakukan perhubungan dengan isteri saya waktu siang hari, kata. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan, ini kena jaga betul kan? Yang teruknya orang lelaki, iaitu suami. Ibu-ibu kalau golongan wanita, isteri dia tak teruk, tuan-tuan. Kenapa saya kata teruk bagi lelaki ini? Kerana dia kena puasa 90 hari berturut-turut, tuan-tuan. 90 hari turut-turut. Apa maksud 90 hari turut-turut ni, tuan-tuan? Kalau kata 89 hari, sehari lagi tinggal 90. 89 tu batal puasa dia. Dia tak larat puasa, dia terbatal puasa dia. Maka kena ulang balik, tuan-tuan, daripada hari pertama. Teruk kan? Teruk. Maka saya kata, tak tahu ke perkara tu, ustaz, betul ustaz, saya tak tahu ustaz, kata. Maaf kata, kalau cerita bab benda yang ini, yang benda dalam selimut antara suami isteri ni, Allah SWT Muhammad, waktu ni ukuran saya dia, waktu ketika saya bertugas di Dutaan Agama tu, ada juga segelintir daripada umat Islam yang tak tahu perkara ni. Ada segelintir yang tak tahu perkara ni. Allah SWT Muhammad. Ya, maka tuan-tuan, orang yang melihat perempuan yang bukan mahram dengan nafsu syahwatnya juga perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. So kita melihat ni, tuan-tuan, melihat menggunakan organ mana pula? Iaitu organ mata kita. Organ mata kita. Allah SWT, organ mata kita. Dan yang kelima, apa dia, tuan-tuan? Yang kelima, iaitu orang yang suka melakukan sumpah palsu. Bila kita bersumpah ni, tuan-tuan, kita menggunakan organ apa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan menggunakan organ lidah kita. Betul tak? Ya, walaupun dia menyebut wallahi wa billahi wa tallahi, ya, nak meyakinkan orang depan dia bersumpah itu, tapi pada hakikat sebenarnya dia bukan bersumpah kerana Allah Ta'ala. Dia melaksanakan sumpah palsu dengan Allah Ta'ala. Maka 5 perkara ini, kata baginda Nabi SAW, ya, akan membatalkan pahala puasa seorang hamba Allah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita nak menjaga supaya perkara ini, ya, tidak terjadi dalam kehidupan kita? Tak lain tak bukan, marilah kita melihat apa yang telah dinyatakan oleh para ulama, ya, iaitu tentang kita perlu menjaga tertibnya puasa. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tertib puasa ini, ya, iaitu yang pertama telah ditekankan oleh para ulama, di samping kita menjaga rupa puasa dan menekankan roh puasa, bersandarkan kepada 5 perkara yang telah saya nyatakan sebentar tadi, ya, kita kena tengok balik tertib puasa yang kita laksanakan. Apakah tertib puasa? Iaitu yang pertama, semestinya memelihara lidah kita. Pelihara lidah kita. Sebab tadi saya ulang balik, lidah tadi boleh menyebabkan kita menambah pahala, ataupun lidah tersebut boleh menyebabkan kita menambah dosa kita dengan Allah Ta'ala. Ya, maka benarlah kalau kita menggunakan lidah kita ini dalam bulan Ramadan untuk mencaci orang, untuk mengumpat orang, untuk berbohong, benarlah kata baginda Nabi SAW, laisa ju' wal atash. Ramai orang yang berpuasa tapi puasanya hanya sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Adakah kita nak, tuan-tuan, jadi lagu tu? Kalau pada anak anda tak nak. Tak mau. Sebab kita tak tahu, ya, pahala mana yang Allah Ta'ala kira ni. Amal ibadat mana yang Allah Ta'ala terima. Amal ibadat mana yang Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila Allah tengok kita beramal, Allah ampunkan dosa kita. Sebab kita tak tahu. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sama-sama kita menjaga puasa kita. Yang pertama, hendaklah menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita daripada apa, tuan-tuan? Daripada berdusta. Menjaga lidah kita daripada mencaci orang. Menjaga lidah kita daripada mencampuri urusan orang lain. Tapi sebaliknya, kita menggunakan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu dia, ya? Untuk berzikir kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah dengan istighfarnya, dengan tasbihnya, ya, dengan membaca Al-Qurannya,
sibukkan lidah kita dengan perkara-perkara sedemikian rupa. Yang kedua tuan-tuan, iaitu menahan, tertib yang kedua adalah menahan perutnya daripada berbuka dengan perkara yang haram dan juga perkara yang syubhah. Haram tu pastilah tuan-tuan, dan juga perkara yang syubhah, ataupun sumber-sumber yang haram ataupun sumber-sumber yang syubhah. Kita tak tahu yang syubhah yang saya tekankan, tak tahu sama ada benda ni halal ke, benda ni haram ke. Baik kita ambil, tekankan kepada benda ini adalah haram. Lagu tu. Makna kita buka puasa tuan-tuan, janganlah kita biar kita buka puasa hasil titik peluh kita. Ya, ayah-ayah dirahmati Allah Ta'ala. Maaf kata, saya pernah satu ketika di suatu tempat, satu ketika Allah SWT Muhammad, saya parking kereta nak beli surat khabar tuan-tuan. Nak cerita beli surat khabar Allah SWT Muhammad. Lepas tu parking kereta tu tak dah penuh. Saya parking tu depan kedai nombor tu, bukan nak beli nombor, depan kedai nombor. Allah SWT, bulan puasa saya ingat lagi. Bila saya keluar kereta tuan-tuan, maka keluarlah satu hamba Allah daripada kedai nombor, yang dia pun kenal saya pun kenal dia. Bila saya tengok dia, saya pun kata Astaghfirullahalazim. Saya pun tunduk kepala saya. Hamba Allah yang tengok saya tu tuan-tuan, dia pakai helmet yang ada penutup ni, apa panggil apa, visor. Dia tutup visor. Lepas tu saya pun tak jadi beli paper. Saya masuk balik dalam kereta saya. Saya kata Astaghfirullahalazim. Dia kata, apa maksud dia tutupnya helmet dengan visor tu? Maksud dia malu dengan saya. Buat apa nak malu dengan saya? Saya ni hamba Allah, saya ni makhluk Allah. Baik kita malu dengan Allah Ta'ala. Ni saya kata tadi, orang menekankan bab rupa puasa tapi tidak menekankan tentang bab roh puasa. Maka bila saya tengok hamba Allah, saya teringat pesan guru saya bacakan doa, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saya berdoa pada Allah. Guru saya pesan, tengok kemungkaran, kamu jangan caci dulu, kamu doalah kepada Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 118 tuan-tuan. Guru saya bagi, dia kata apa? Tengok kemungkaran, bacalah olehmu surah Al-Ma'idah ayat 118 yang bunyinya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, memelihara semua anggota badan daripada berbuat dosa dan menjauhkannya daripada segala urusan yang tidak mengenainya. Maksudnya urusan yang boleh merosakkan puasa kita. Menjaga seluruh anggota badan kita. Bukan sekadar mata kita jaga, tapi kita jaga telinga kita, jaga lidah kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga perut kita, dan juga dengan izin menjaga kemaluan kita. Jangan dalam bulan Ramadan ini, bukan sekadar bulan Ramadan, tapi bulan-bulan yang selepas ataupun sebelum bulan Ramadan, menjaga anggota badan kita. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulqu, Allah Taala kata jangan kamu letakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Ya, saya ambil 5 perkara je tu. Yang keempat, tertib puasa dalam kita menekankan roh puasa ini, iaitu meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat bukan sekadar dalam bulan puasa, tapi selama-lamanya. Maksud tuan-tuan, Ramadan merupakan hikmah, merupakan kelebihan, merupakan satu bulan yang istimewa Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi SAW. Percayalah tuan-tuan, kita hiasilah Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sedia kala yang kita tahu. Kita tambahkan amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga rupa puasa kita, Allah jaga juga roh puasa kita. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena kekalkan istiqamah beramal. Istiqamah beramal walaupun benda tu sikit, walaupun benda itu adalah sekecil-kecil biji sawi, kata guru saya. Contoh tuan-tuan, dia suka mengucapkan subhanallah, 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 teruskan. Ya, ada orang dia beramal la ilaha illallah. Tuan-tuan, saya pernah jumpa tuan-tuan, la ilaha illallah, orang tu beramal berzikir lepas subuh 5,000 kali tuan-tuan. Saya pernah jumpa 5,000 kali. Saya jumpa dengan hamba Allah tu, ya. Saya kata apa, macam mana beramal 5,000 kali ni boleh buat ni? Cuba kita tengok ashabul fadilah, imam kita nak buat zikir tahlil la ilaha illallah 100 kali, kadang sakit belakang kita.
Ya, betul. Ni 5,000 kali tuan-tuan. Ya. Maka insya-Allah ada cara ke? Ada caranya. Nanti kalau izin Allah Taala kita kongsikan kemudian ya. Maka kesimpulannya tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Taala, hendaklah kita menjaga rupa puasa kita seperti mana yang sedia maklum kita maklum, dan juga roh puasa kita dia bersandarkan kepada 5 perkara yang telah diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita perlu memperhalusi tertib puasa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Ya, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah. Andai sekiranya sepengenalan kita ketika saya berkuliah ada terasa hati, saya mohon ampun dan maaf. Ya, kita bermohon kepada Allah, moga Allah Taala terima segala amalan kita. Ya, saya mengucapkan tuan-tuan selamat menyambut Ramadan Karim. Moga-moga Allah Taala terima Ramadan kita sebelum ini, Allah Taala terima juga Ramadan kita yang akan datang. Ya, sekadar itu saja, kita akhiri dengan sedikit zikir dan doa. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.